Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, hari ini kita akan cuba untuk memahami mengenai prinsip Pascal berdasarkan soalannya lah. Jadi di hujung video ni awak akan dapat jawab soalan ini, praktis motif 2.4 untuk soalan 2 dan soalan 3. Baik, untuk yang pertama, huraikan bagaimana sebuah mesin hidrolik mencapai penggandaan daya dengan mengaplikasikan prinsip Pascal. So, ada 3 benda yang kita kena faham di sini, iaitu pertama sekali adalah mesin hidrolik, kedua adalah penggandaan daya, dan ketiga adalah prinsip Pascal. Baik, jadi untuk mesin hidrolik ni maksudnya dia adalah satu mesin yang menggunakan cecair untuk dia memindahkan tekanan. Saya akan lukiskan gambar ajar simple yang menunjukkan sistem hidrolik inilah. So biasanya sistem hidrolik ni awak akan ada dua bahagian kiri dan juga bahagian kanan, ya. Kita ada dua bahagian kiri dan bahagian kanan. Dan apa yang awak ada di sini adalah biasanya bahagian kiri dan bahagian kanan ni dia akan dihubungkan oleh satu pipe, ya, satu salur. Bahagian kiri, bahagian kanan, ya. Okey. Biasanya awak akan ada bahagian kanan ini lebih besar daripada bahagian kiri lah. Okey, jadi maksudnya di sini bahagian kiri ni awak akan ada omboh. Omboh ni adalah satu benda yang boleh bergerak lah. Maksudnya awak boleh tolak. Di sini awak boleh tolak, awak boleh kenakan daya di sini. Dan di sini pun awak akan ada omboh jugalah biasanya. Omboh ini biasanya kita akan letakkan dengan barang lah. Kereta ke kita letak kat situ kan. Okey, jadi lepas itu maksudnya di sini. Okey, jadi maksudnya awak akan apply, maksudnya macam ni lah mesin hidrolik. Maksudnya awak akan apply dia punya daya dekat satu bahagian kiri ni contohnya. Kemudian awak akan dapat dayanya terhasil pada omboh yang kedua. Okey, sebenarnya di antara dua omboh ini awak akan ada sesuatu benda yang awak panggil sebagai bendalir, ya. Di tengah ni awak akan ada something yang awak panggil sebagai bendalir. So bendalir ni biasanya adalah benda yang boleh mengalir lah. Jadi maksudnya awak akan letakkan minyak. So kalau awak perhatikan di sini, bendalir ini sebab dia dah diperangkap oleh omboh tersebut lah. So dia tak boleh keluar daripada sistem tersebut. Kita namakan bendalir ni sebagai bendalir yang berada dalam sistem yang tertutup. Okey. Bendalir dalam sistem tertutup sebab dia terperangkap. Baik, jadi maksudnya di sini itu tentang mesin hidrolik lah. Basicnya dia ada dua omboh, satu omboh dia kecil, satu omboh dia besar. Lepas itu di antara dua omboh tu awak akan ada bendalir. Jadi bendalir ini yang akan digunakan untuk memindahkan tekanan. Jadi dia mesin hidrolik ni dia adalah satu mesin yang menggunakan bendalir untuk memindahkan tekanan, ya, memindahkan tekanan. Jadi maksudnya kalau awak apply tekanan dekat omboh yang pertama, jadi bila awak tolak kat sini, maksudnya dia akan memindahkan tekanan tu. Ini ada cecair, jadi cecair ni akan memindahkan tekanan itu pergi ke omboh kedua. Awak tolak kat sini, dia akan naik kat bahagian sebelah kanan inilah. Baik, itu tentang mesin hidrolik. Jadi maksudnya dia menggunakan bendalir untuk dia memindahkan tekanan. Baik, yang kedua kita kena bincangkan pula tentang penggandaan daya. Jadi apa maksudnya dengan penggandaan daya ni? Bila awak gunakan mesin hidrolik ni, sebenarnya apa yang awak boleh buat adalah dia akan menghasilkan daya yang lebih besar pada omboh yang kedua ni. Contohnya awak mungkin boleh apply, contoh apply 100 Newton daya, tapi di sini awak boleh menghasilkan daya output sebanyak 1000, contohlah 1000 Newton. Jadi maksudnya daya dia akan jadi lebih besar. So bagaimana dia boleh menggandakan daya tu? Maksudnya kita kena fahamkan dahulu prinsip Pascal inilah. Baik, jadi prinsip Pascal ni adalah satu prinsip yang awak sebenarnya ada dalam kehidupan seharian awak. Sebagai contoh, bila awak
nak berus gigi kan. Jadi maksudnya bila awak berus gigi mestilah awak akan gunakan ubat gigi tersebut. Jadi ubat gigi tersebut maksudnya awak akan ada bila awak nak keluarkan ubat gigi tersebut, apa yang awak buat adalah awak ambil bekas tersebut dan kemudian awak picit bahagian hujungnya, dan kemudian apa yang awak boleh tengok adalah ubat gigi tu dia akan terkeluar daripada mulut ubat gigi tersebut lah. Baik, jadi maksudnya di sini kalau prinsip Pascal prinsip Pascal ini menyatakan bahawa ini yang dinyatakan oleh prinsip Pascal. So prinsip Pascal ini akan menyatakan bahawa tekanan yang dikenakan dalam satu sistem bendalir tertutup akan dipindahkan secara seragam. Tekanan yang dikenakan dalam satu sistem bendalir tertutup akan dipindahkan secara seragam pada semua arah. Jadi saya nak gariskan 3 perkataan. Okey, sistem bendalir tertutup itu yang pertama. Ini yang kita dah faham tadi jadi maksudnya untuk mesin hidrolik ni dia adalah bendalir, dia terperangkap. Jadi maksudnya dia bendalir dalam sistem yang tertutup itulah. Okey, lepas tu dia akan dipindahkan secara seragam pada semua arah. Apa maksudnya dengan seragam pada semua arah tersebut adalah, jadi maksudnya macam ni. Bila awak contoh saya padamkan dahulu tentang tekanan inilah. Sekejap tentang daya ini sekejap akan dipindahkan secara seragam pada semua arah. Apa maksudnya dengan pernyataan itu adalah bila dia dipindahkan secara seragam pada semua arah, maksudnya macam ni. Maksudnya macam ni. Bila awak kenakan 1000 kilopar dekat omboh yang pertama, maksudnya 1000 kilopar ini akan dipindahkan. Contohnya kalau awak cek dekat dinding ni, maksudnya semua tekanan yang dihasilkan adalah 1000 kilopar. Kat sini awak ada 1000 kilopar, di sini awak ada 1000 kilopar, dekat sini pun awak ada tekanan dia 1000 kilopar, sehinggalah omboh kedua ini pun menghasilkan juga tekanan sebanyak 1000 kilopar. Jangan confuse di antara daya dan juga tekanan. Okey. Daya dia berbeza tadi. Dia boleh berbeza, ada sebab dia lepas ni. Tapi dia punya tekanan itu adalah sama. Tekanan dia sama, tapi daya dia boleh jadi berbeza. Kenapa? Sebab kita tengok kepada definisi bagi tekanan tersebutlah. Baik, tekanan dengan daya ni awak kena bezakan, sebab ini yang paling selalu pelajar confuse. Jadi maksudnya di antara daya dan tekanan tersebut dia begini. Jadi maksudnya kalau kita ingat lagi jadi maksudnya kalau tekanan ini bermaksud daya bahagi dengan luas. Jadi tekanan ni beza dengan daya sebab kalau daya ni dia tidak dipengaruhi oleh luas tersebutlah. Tapi kalau tekanan dia akan dipengaruhi oleh kuantiti tekanan itu akan dipengaruhi oleh luas bagi objek yang bertindak tersebut. Okey, contohnya dekat sini kita ada ni omboh ni kecil sahaja dia punya luas. Ini omboh dia besar. Jadi maksudnya dia ada perbezaan luasnya di situ. Jadi bila ada perbezaan luas, jadi perbezaan luas ini akan mempengaruhi dia punya tekanan tersebut. Baik, kita cuba fahamkan melalui sistem yang simple ini sahaja. Contoh saya padamkan dahulu daya ni. Kita mungkin akan ada daya yang lain lepas ini. Baik, jadi contohnya kalau awak ada contoh maksudnya di sini apa yang kita boleh relatekan, kalau saya ada tekanan dekat sini P1. Dekat omboh yang pertama kita ada tekanan dia P1. Dekat omboh yang kedua kita ada tekanan dia adalah ni omboh kedua ni dia ada tekanan juga P2. Apa yang prinsip Pascal ni nak cakap sebenarnya adalah P1 itu dia akan bersamaan dengan P2.
ataupun tekanan pada umbuh yang pertama ini akan sama dengan tekanan pada umbuh yang kedua. Itu awak kena ingat betul-betul. Tekanan dia adalah sama. Okey. Lepas itu, awak ada P1 sama dengan P2. Kemudian, kita tengok formula tekanan yang tadi. Kita dapat P sama dengan F over A ataupun tekanan sama dengan daya bahagi dengan luas permukaan tersebut. Baik, jadi apa yang awak ada di sini adalah F1 itu akan sama dengan F1 lah. P1 dia akan sama dengan, sebab P sama dengan FA kan. Jadi maksudnya kita dapat F1 per A1 untuk P1 lah. Untuk P2, tekanan 2, tekanan pada umbuh yang kedua, kita dapat daya pada umbuh 2 bahagi dengan dia punya luas pada umbuh yang kedua. Baik, jadi di sini kita boleh nyatakan bahawa bila saya susun balik saya susun balik F2 F2 saya susun balik A2 ni akan pergi ke sebelah sini kan. A2 per A1 darab dengan F1. Ni saya susun balik lah ni. Saya akan dapat inilah dia punya nilai. Baik, kalau perhatikan persamaan ini ya. Persamaan ini kalau perhatikan, awak tengok dekat sini. Ya. A2 tu akan jadi lebih besar. Biasanya lebih besar daripada A1 lah. Umbuh yang kedua tu kita akan buat dia lebih besar daripada umbuh yang pertama. Kenapa kita buat macam tu adalah disebabkan bila kita apply daya, daya pada F1 tu maksudnya dia akan menghasilkan gandaan daya. Jadi gandaan daya itu sebenarnya datang dari sini ya. Gandaan daya tu datang daripada sini. Ini yang menyebabkan daya itu berganda lah, iaitu perbezaan luas permukaan di antara kedua-dua umbuh tersebut. Jadi di sini awak boleh katakan penggandaan daya berlaku kerana luas umbuh kedua lebih besar dari luas umbuh yang pertama. Tapi bila dalam exam sebenar nanti awak kena nyatakan poin-poin di situ Baik, jadi maksudnya faktor penggandaan adalah A2 per A1. Kalau luas dia 2 kali ganda lebih besar, jadi maksudnya daya tu pun adalah 2 kali ganda lebih besar. Okey, nanti kalau dalam exam sebenar awak boleh gunakan gambar rajah berlabel, tapi pastikan awak labelkan, pastikan awak nyatakan lah. Jadi awak nyatakan satu persatu dengan lengkap lah di sini. Boleh gunakan untuk membantu penerangan awak lah. Ni awak tulis umbuh pertama. Ni awak boleh letakkan umbuh kedua. Boleh letakkan macam tu lah. Jadi lepas tu kalau ada singkatan di situ awak labelkan lah. P1 tu adalah tekanan pada umbuh pertama. P2 adalah tekanan pada umbuh kedua. Awak bila dalam ujian sebenar nantilah awak kena nyatakan lah, maksudnya awak kena bagi tahu, describe setiap singkatan yang awak dah gunakan tersebut lah. So F1, P2 tu adalah tekanan pada umbuh kedua dan sebagainya. Jadi kalau dalam ujian sebenar nanti awak boleh gunakan rajah, tapi bila awak ada gunakan simbol, awak nyatakan apa maksud setiap simbol tersebut lah. So tak adalah ini seolah-olah awak nak ajar orang lain lah, supaya dia tahu apa A1, apa A2 tersebut lah. Seolah-olah begitu. Kalau pemeriksa memang dia dah tahu dah apa A, apa F, tapi kita tak boleh assume macam tu. Kita kena seolah-olah kita bagi tahu kepada orang yang tak belajar fizik. Jadi kita kena jadi detail lah dalam setiap jalan kerja kita. Okey.
Baik, saya rasa itu saja yang saya dapat explain pada hari ini. Kita tak sempat untuk soalan pergi ke soalan nombor 3. Okay. Saya harap bermanfaat dan nak boleh faham. Terima kasih.